Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Dr. Rosnah dan rakan-rakan sekelas. Saya Nurhayati binti Sulaiman dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang SWOT analisis dasar pendidikan prasekolah. Sebelum itu, kita akan lihat dahulu sedikit perkembangan pendidikan prasekolah di Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2016 telah menyatakan bahawa pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pengalaman terpenting dalam dunia pendidikan, dan pada 1991 Mesyuarat Jemaah Menteri telah memberi kelulusan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan prasekolah. Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan pada tahun 2018 melaporkan bahawa terdapat 51,725 buah prasekolah telah dibuka, dan pada tahun 2019 terdapat 50 buah pertambahan kelas prasekolah dibuka di seluruh Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah mendapat sambutan dengan peningkatan enrolment sebanyak 1.06% pada tahun 2018. Seterusnya kita lihat kepada Akta Dasar Pendidikan Prasekolah. Akta Pendidikan 1996 ada menyentuh tentang pendidikan prasekolah, iaitu penubuhan tadika dengan kemudahan yang bersesuaian, kuasa menteri menubuh dan menyelenggara tadika, kurikulum prasekolah berpandukan KSPK iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan, kemudian membincangkan tentang bahasa pengantar di prasekolah, kemudian pengajaran agama Islam di prasekolah, dan peluang pendidikan prasekolah tidak mengira status, kaum dan etnik, termasuk kanak-kanak yang berkeperluan khas. Prinsip dasar pendidikan khas Prinsip dasar pendidikan prasekolah menekankan kemudahan pendidikan prasekolah pada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, berpandukan kepada KSPK ataupun kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Prinsip dasar pendidikan prasekolah juga menekankan bahawa guru-guru di prasekolah merupakan guru-guru terlatih, kemudian menekankan kemudahan fizikal dan peralatan bersesuaian dan berkualiti, serta menekankan satu mekanisme naziran dan penyelidikan, serta memastikan semua institusi pendidikan prasekolah mematuhi peraturan-peraturan pendidikan prasekolah 1996. Seterusnya, kita akan lihat analisis SWOT dasar pendidikan prasekolah. Menurut PAR 2013, analisis SWOT ini membincangkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap sesuatu perkara, dan ianya mencetuskan perubahan dan ianya boleh ditambah baik. Oleh itu, begitu juga dengan dasar pendidikan prasekolah, terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Baik, untuk yang pertama kita akan lihat dulu kekuatan pelaksanaan dasar pendidikan prasekolah, iaitu yang pertama iaitu guru yang terlatih dan mempunyai pengalaman luas tentang pendidikan prasekolah. Hal ini ditekankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ini bagi memastikan bahawa guru ini benar-benar layak membuat tadbir urus prasekolah. Pada tahun 2018, satu laporan dikeluarkan oleh PADU menyatakan bahawa seramai 13,273 orang guru prasekolah daripada kerajaan dan swasta telah mempunyai kelayakan akademik, sekurang-kurangnya diploma pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, yang kedua ialah bidang pembelajaran yang merangkumi pelbagai aspek. Seperti yang kita tahu, bersesuaian dengan objektif dan matlamat prasekolah menyediakan murid 4 hingga 6 tahun ke tahun 1, prasekolah diwajibkan untuk menggunakan
KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, di mana pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dijalankan dengan menekankan kaedah belajar sambil bermain dan berteraskan 6 tunjang utama, iaitu tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, dan keterampilan diri. Kesepaduan ini dapat membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, pengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kreatif, kritis dan inovatif. Yang ketiga ialah menyediakan keperluan murid secara percuma dan lengkap. Seperti yang kita tahu, prasekolah merupakan pendidikan percuma, dan selain itu prasekolah dibekalkan dengan infrastruktur yang lengkap. Contohnya seperti kelas yang kondusif, taman permainan, dan segala peralatan di prasekolah adalah bersesuaian dengan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Selain itu, terdapat juga bantuan kewangan seperti 4 bantuan kewangan, iaitu bantuan makan prasekolah, bantuan kokurikulum prasekolah, PCG serta takaful. Kemudahan ini diberi secara percuma dan tiada bayaran. Pendidikan prasekolah adalah untuk semua, dan menurut laporan padu pada 2018, sebanyak 51,725 buah prasekolah telah dibuka, dan ini menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah banyak membuka ruang kepada kanak-kanak tanpa mengira kawasan, dan juga pemilihan kemasukan prasekolah tidak memilih status kewangan, agama dan bangsa, dan ia memberi keutamaan kepada ibu bapa yang mempunyai purata pendapatan yang rendah. Dan yang kelima adalah penekanan terhadap aspek pembesaran dan kesihatan murid, di mana pendidikan prasekolah, KPM dan KKM mengambil inisiatif memberi rawatan dan pendidikan kesihatan kepada kanak-kanak, di mana terdapat pemeriksaan berkala pada murid-murid prasekolah ini. Kemudian kita lihat kepada kelemahan pelaksanaan dasar pendidikan prasekolah, iaitu infrastruktur dan kelengkapan yang prasekolah yang uzur, terutama di prasekolah-prasekolah yang telah lama beroperasi. Berbeza dengan kelas perluasan prasekolah yang cukup lengkap, tetapi prasekolah yang lama ni masih lagi menggunakan infrastruktur yang uzur. Kemudian yang kedua, nisbah guru dan murid terlalu ramai. Seperti yang kita tahu, satu guru nisbah murid prasekolah adalah 25 murid. Walaupun ada pembantu, tetapi ianya agak sukar kerana perkembangan kanak-kanak ni berbeza-beza, di mana terdapat murid yang matang, murid yang tidak matang, dan mungkin terdapat murid yang masih memakai lampir pagar buang, minum susu dalam botol, dan ini menyukarkan guru untuk menguruskan kanak-kanak ini. Yang ketiga adalah kekangan masa menjalankan aktiviti mengikut takwim, di mana di prasekolah sahabat tahun memang banyak aktiviti yang dijalankan. Misalnya sukan tahunan, gotong royong, sambutan hari jadi, sambutan perayaan, karnival prasekolah di peringkat daerah, dan kembang tari solat, lawatan dan sebagainya. Kadang-kadang bila terlalu banyak aktiviti yang dirancang dan perlu dilakukan, ia menyebabkan kekangan, dan guru prasekolah kadang-kadang terlibat dengan aliran perdana. Jadi ini menyebabkan guru menunda-nunda aktiviti prasekolah, dan kadang-kadang menyebabkan ia dibatalkan akibat kekangan masa. Yang keempat adalah kekurangan dana untuk menjalankan aktiviti. Seperti yang saya sebutkan tadi, terlalu banyak aktiviti, jadi prasekolah tidak cukup dana. Seterusnya, walaupun kita lihat pada peluang, walaupun ada kelemahan, tapi ada peluang
di dalam pelaksanaan dasar pendidikan prasekolah, di mana yang pertama pelbagai tenaga sokongan seperti PPM, pentadbir dan ibu bapa. Yang kedua, ibu bapa yang berfikiran terbuka terhadap aktiviti yang dijalankan, di mana ibu bapa kadang-kadang melibatkan diri dalam aktiviti prasekolah. Yang ketiga adalah sumbangan yang pelbagai daripada ibu bapa, bukan sahaja daripada kewangan, malah daripada segi tenaga dan masa. Yang keempat, kemudahan yang sedia ada, iaitu seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat banyak infrastruktur yang disediakan oleh KPM untuk prasekolah. Kemudian yang kelima adalah jurulatih utama atau pakar dalam bidang prasekolah sebagai rujukan. Malah bukan jurulatih utama saja, malah Nazir, pihak JPN dan PPD juga turut memberi kunjung bantu turut mengadakan program kunjung bantu kepada guru-guru prasekolah. Dalam pelaksanaan dasar pendidikan prasekolah terdapat juga ancaman, antaranya tahap penerimaan murid terhadap satu pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, murid prasekolah mempunyai perkembangan yang berbeza-beza. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia matang cepat menerima, tapi ada yang tidak matang, mereka lebih cenderung untuk bermain, tidak fokus ketika belajar, mengelak untuk menyiapkan latihan dan perlukan bimbingan one to one. Ini menyebabkan guru terpaksa meluangkan masa dengan seorang kanak-kanak itu lebih lama. Yang kedua, pelbagai pihak atau agensi luar bersaing menyediakan institusi pendidikan awal kanak-kanak. Seperti kita tahu, persaingannya adalah daripada prasekolah swasta, di mana mereka lebih banyak menawarkan pakej-pakej yang bersesuaian dengan kehendak semasa. Contohnya dengan lebih bersesuaian dengan ibu bapa yang bekerja. Selain itu, yuran dan bayaran yang dikenakan oleh pusat pendidikan ini dapat menyediakan peralatan atau kemudahan yang lebih baik dan lebih canggih daripada prasekolah KPM. Yang ketiga adalah kurikulum yang berubah-ubah dan bertambah. Sepanjang saya berkhidmat sebagai guru prasekolah, saya melihat terdapat banyak perubahan pada kurikulum prasekolah. Contohnya KSPK Semakan 2017, kemudian kita ada CAFR, kemudian kita ada modul pengurusan sisa pepejal dan amalan 3R. Kemudian kita pula ada pendidikan sivik prasekolah, pendidikan sivik prasekolah, dan juga yang terakhir baru-baru ini adalah project based learning, di mana murid diwajibkan untuk guru dan murid wajib mengadakan 2 projek jangka panjang atau 3 hingga 4 projek jangka pendek dalam tahun semasa. Kemudian yang terakhir ialah ibu bapa menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab pendidikan kepada guru. Ini terdapat sebahagian lah, tak kata semua, tapi sebahagian. Sebagai kesimpulan, saya menyatakan di sini bahawa prasekolah memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan kanak-kanak peringkat awal. Ini terbukti apabila kita tengok pada setiap hujung tahun KPM buat analisis tentang kesediaan murid ke tahun 1, dan ia telah membuktikan bahawa murid-murid ini berada pada tahap paling bersedia dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Baik, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.